Banyak aku punya M. Assalamualaikum guys. Welcome to the life of me with me Pim, and we are back again to another collab video. Tapi kali ni with Webro again guys. Let's hear it for Zaf. Assalamualaikum geng. Macam biasa kita ada review karakter lagi minggu ni. Yes, disebabkan sambutan yang hangat daripada video sebelum ni tentang Sabo. Thank you so much kepada semua yang menonton. Kepada yang belum menonton, boleh tonton video tu kemudian ataupun video tu dahulu. It's okay, mana-mana. But today kita nak cerita tentang Mihawk. Hari ni pun aku dah pakai baju Zoro. Dia punya anak buah dia kan? Anak murid dia. Semangat. Cuba cerita tentang Mihawk. And so macam biasa, macam last week juga, kita ada 20 soalan. And of course kita tak boleh nak ambil ke semuanya sebab ada soalan yang macam lebih kurang sama. So yang terpilih tu tahniah lah again kan. Yes. So kita nak start dekat soalan pertama dulu. Macam biasa, aku rasa korang boleh agak. Aku akan ambil 10 soalan. Dan Zaf nanti dekat channel dia, korang boleh sambung untuk part 2 lagi 10 soalan. Okay, so kita nak buang masa lagi. Kita terus pergi ke soalan pertama ya Zaf. Let's go. Daripada Thermal Equilibrium. Dia punya nama tu macam saintifik betul. Nombor 1 dia cakap, Yonko level confirm. Adakah masih valid teori dia sebagai secret crew Shanks? And nombor 3, dia ni jadi marine hunter untuk apa? Bukan dapat duit pun before this. Okay, kau jawab tu. Duit je kau ingat First kali Yonko level confirm, maknanya dia nak cakap yang Mihawk ni Yonko level lah. Yes. Bagi aku ni maksudnya Yonko punya strength lah strength lah, sebab bukan territory dengan tu tak main lagi lah. Yonko strength level confirm lah masuk soalan dia kan. Bagi aku tak perlu baca chapter ni pun aku dah boleh agak lah, dah boleh daripada awal lah. Bukan, I mean tak perlukan chapter yang baru ni pun nak cakap yang Mihawk tu memang Yonko level, sebab dia memang rival kepada Shank. So kalau Shank itu emperor dan someone boleh rival dia in term of strength, ataupun orang cakap in term of sword skill saja bang, sword skill je. Okay, sword skill pun is still a Yonko level lah. Yep. Itu jawapan untuk soalan pertama. Kau nak aku jawab 2 dengan 3 terus ke macam mana? Kau jawab terus semua. Okay, secret crew Shank pernah dengar juga teori secret crew Shank ni, tapi aku tak suka, macam tak setuju sangat lah. Macam aku lebih prefer Mihawk tu memang lone ranger daripada dia jadi secret crew untuk someone lagi Shank kan. Shank tu macam rival tau, dia macam musuh tapi kawan tau. Dia bukan captain dan vice captain. Faham? Mihawk dengan Shank tu level dia rivalry, bukan captain dan vice captain. Itu pasal secret crew, aku tak setuju teori tu. Dan nombor 3, jadi marine hunter untuk apa? Bukan dapat duit pun before this. Aku rasa Mihawk punya goal sentiasa nak jadi the world's strongest swordsman. Mungkin ada marine yang boleh menghilangkan kebosanan dia, ataupun menghilangkan kira mungkin ada marine yang pandai lawan pedang kan. Yep. Aku pun tak tahu sangat kenapa Mihawk nak jadi marine, sedangkan nampak macam pirate lebih ke arah sword skill ni kan. Yep. Tapi tu lah, bagi aku tu je lah jawapan je. Sorry guys, terpaksa pakai earphone sebab tak dengar sangat. Aku punya earphone hilang, tak tahu mana pergi. Alright, so aku sama kat Zaf tadi. Yonko level memang aku dah tak terkejut lah. Memang daripada awal juga aku rasa memang macam tu lah. Konsep dia simple je. Kalau dah orang tu rival Shank, apa lagi kita nak fikir kan. And then seterusnya pasal teori secret crew Shank ni pun aku pernah dengar, tapi aku tak pernah kaji sangat, tak pernah go through deep. Sebab aku rasa macam tak minat sangat nak rasakannya dia sebagai seorang secret crew. Sebab aku lebih tertarik dengan Mihawk sebagai secret RA lah. Itu aku tertarik sikit lah. So kalau pasal Shank mungkin start lah kot. And then nombor 3, pasal marine hunter yang ni pula aku tak rasa dia pasal duit. Dia sebelum ni aku pernah cerita, and even dalam collab lain pun aku ada cerita pasal benda ni. Aku rasa dia macam lebih kepada part mungkin sifat asal Mihawk ni. Sebab aku pernah cakap yang dekat live pun sebelum ni kan, macam Mihawk sekarang ni kita tengok dia macam hidup nak relax, nak peace kan. Macam sekarang pun dah kena tarik si Shichibukai dia bukan kisah sangat. Dia lari pun sebab marine kacau tempat dia kan, pulau tu. So sebab itulah dia bergeng
dengan apa orang kata dengan krokodil sebagainya. Aku rasa lebih kepada sebab dia tak nak marine kacau dia just nak hidup. Dia tak nak benda tu. So ini mungkin merujuk kepada sifat utama dia dulu lah. Aku rasa dia ni dulu sebenarnya bukan dia yang sekarang. Mungkin ni waktu sebelum dia ada title WSS contohnya. Ya, sebab aku pasti dia ni memang mesti melia. Sebab takkanlah dia macam tu je, mesti ada something yang berlaku kepada dia lah kan, yang buatkan dia jadi macam mana sekarang. Macam Whitebeard lah. Whitebeard pun dulu masa dia apa orang kata sebelum dia tua apa benda, dia settle down semua benda kan, dia pun bukan nak kata liar tapi adalah juga dia punya adventure sebagainya kan. So aku rasa become a marine hunter ni untuk Mihawk masa tu antara benda yang shock untuk dia lah. Macam yalah belasah marine ke apa benda kan. Tapi tak boleh nak go through deep sangat, tapi aku rasa lebih kepada itulah sifat lama dia dulu lah sebelum ni. Alright, so itu soalan pertama. Now kita terus ke soalan 2 daripada Arjoy Izwan. Adakah Mihawk dan Im sama berkait? Ambil kau. Mata mereka hampir sama, cuma warna yang berlainan. Apa motif Mihawk sehingga dia menjadi pemburu marine? Adakah disebabkan sejarah lama beliau semasa kecil? Okey, ni lebih kurang macam soalan yang tadi lah. Aku boleh jawab dulu. So untuk nombor 2 tu lebih kurang macam tu aku cakap kan, macam mesti ada something melibatkan sejarah lama dia lah kan, sebelum dia sebelum jadi WSS and sebelum dia settle down macam sekarang. Okey, nombor 1, aku tak rasa ada perkaitan. Sebab kalau sebab since benda ni rujuk pada mata dia kan. Sebab bila kita cakap pasal mata, benda yang aku sebenarnya macam give up kan nak bercakap. Sebab mula-mula aku rasa macam mata Mihawk ni unik. Sebab kita fikir mata ni hanya mata dia tau. Sebab tu dia Hawkeye kan. Nama gelaran dia tu Mihawk, Hawkeye tu memang sesuai dengan mata dia. So kita tak perlu terkejut kalau ada orang lain yang tak ada mata macam tu kan. Tapi nampak gayanya tidak kan. Kita nampak mata yang sama bukan saja pada Im guys. Ada mata sama dekat Hakuba, iaitu counterpart kepada Cavendish. Lepas tu kita ada warna mata pun sama kan. Warna tu kalau nak rujuk benda anime tak payah layan sangat lah. Aku faham lah anime kan memang pelik-pelik juga letak warna kan. So warna tu warna ni jangan. Warna sebenarnya kita tak kisah. Tapi ring dia tu, dia punya corak bulatan yang berapa, ada 3 macam tu lebih kurang, memang sama. Okay, so kita ada Hakuba, lepas tu kita ada Im, kita ada Zunesha pun sama. Masa dia highlight pergi ke mata dia, masa part yang dia nak bagi tu Momo kan untuk dia nak serangkan Jack pun sama, kita boleh nampak mata tu. And ni antara yang paling obvious. Tapi ada seorang lagi ni yang aku banyak kali berdiscuss juga dekat aku punya group Telegram, iaitu Big Mom. Big Mom ni pun kalau korang tengok, dia tak konsisten tau. Ada masa mata tu ada masa tak ada. Sebab aku pernah bercakap pasal benda ni. Sebab Oda dia memang suka buat mata yang berpusing tau. Dia suka buat mata berpusing, lepas tu titik tengah. Benda ni antara mata yang orang rasakan macam mata Mihawk. Tapi sebenarnya tak. Dia memang ada buat mata lagi satu. Dia ada satu lagi ring lah. Sorry, mata Mihawk dia ada satu lagi ring. Dia ada ring luar, ring dalam, lepas tu bawah titik. Dia ada 2 ring macam tu. So dia ada 3 benda lah dalam mata dia kan. So Big Mom memang betul Zaf, memang ada banyak kali keluar dalam manga. Kita cakap pasal manga, memang ada banyak kali keluar. Tengah tengok gambar Big Mom ni. Memang ada. Contohnya part masa dia mengamuk dekat Whole Cake Island tu satu. Lepas tu part yang paling latest masa dia dengan Kaido. Aku tak ingat moment yang adakah part tu keluar bila dia tengah mengamuk ke tengah marah? Lebih kurang macam tu lah. Yes, lebih kurang macam tu. Which is benda ni masalah juga sebenarnya. Sebab Aku macam nak cakap, aku tak faham macam mana function mata tu sebenarnya. Adakah mata ni berkait dengan haki, iaitu future sight ke apa benda, contoh lah kan, ataupun dia adalah berkait dengan sifat seseorang. Macam Itu yang kita cakap pasal Hakuba. Hakuba kita tahu bila dia berubah, dia tak sama macam Cavendish, betul tak? Dia jadi gila kan. Dia macam dia jadi lagi powerful, lagi meliar dan sebagainya. Kan? And then bila kita cuba kaitkan pula dengan Zunesha, adakah ini perangai Zunesha yang lama? Kan? Mungkin dia dulu macam tu. Sebab kita kena faham yang dia dihukum. So mungkin dia berkait dengan perangai. Sama juga dengan Mihawk. Aku boleh selit lagi sekali Mihawk. Sebab tu aku cakap dengan korang yang mungkin Mihawk yang dulu bukan Mihawk yang sekarang. Mungkin mata tu tanda seseorang yang melia, yang garang, yang ganas atau something lah. Tapi again, aku tak boleh nak go deep sangat sebab aku macam sama-sama lagi. Sebab Big Mom lah, Big Mom je. Orang lain at least kita nampak dia keluar macam tu je. Macam Im, okay, kita faham lah dia Im, itu sekali je kita nampak. And dia memang karakter misteri. Okay, Mihawk memang setiap masa, Mihawk tak pernah lagi mata dia kita nampak mata biasa. Memang
macam Sharingan yang tak tutup-tutup, kau tahu kan. Memang ada je kan. Hakuba pula memang keluar hanya bila dia jadi Hakuba. Masa dia jadi Cavendish, tak, mata dia jadi biasa balik. Even dalam panel manga tu pun korang boleh tengok bila masa dia split personality kan dengan Robin tu, sebelah muka Hakuba, sebelah muka Cavendish, memang mata Hakuba je, mata Cavendish tak berubah. So tu yang pelik tu. Big Mom je yang tak konsisten. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. So aku nak cakap lebih pun tak boleh. Aku nak Tapi Big Mom kita kena ingat juga, Big Mom pun jenis yang split personality juga kan. Yes. Itu lah. Macam Itu je lah. Lebih kurang lah. Tapi bila cakap pasal split personality, dia terlalu teruk lah masalahnya, Zaf. At least Hakuba tu masa dia tidur. Masa dia tidur saja kan. Ini masa lapar lah, apa benda lah, mengamuk lah. Memang tak konsisten lah, senang cakap. Tapi itulah dia, for now kita nampak dia macam lebih kepada merujuk part yang lain daripada yang lain lah, senang cakap. Macam ada macam mempengaruhi. Aku boleh kata ada reason kot. Sebab karakter-karakter yang aku sebut tadi ni, at least semua bukan fodder lah, bukan karakter busuk-busuk kan. Okay. Zunisha, Hakuba, Big Mom lagi kan. And then macam kau cakap tadi lah, ada berkaitan dengan orang yang berlainan. Orang yang dulu lain, sekarang lain. Big Mom pun ada personality lain. Zunisha kan, kita tak tahu pernah buat dosa dengan Joy Boy semua tu. Menarik lah sebenarnya. Aku tak terfikir kat tu. Aku sampai ke Big Mom, bila aku dah banyak kali tengok tu, aku macam give up sikit lah. Aku stop lah fikir sebab. Tapi itulah, kita tengok lah macam mana. Alright, nombor 3. Itu dia peminat bagi ni, Red Nose Pirate. Mihawk. Red Nose Pirate. Soalan dia pun ada pasal bagi tu. Oh iya ke? Tapi cun tu, seorang red hair, seorang red nose. Bagi pak. Kau nampak Zaf, power dia bagi. Sempat kan. Mihawk kalahkan siapa untuk dapat title Strongest Swordman? Dan adakah pada masa dia dapat title tu juga pedang dia dah jadi hitam? And then nombor 2, betul ke Strongest Swordman boleh potong bagi? Okay, kali ni kau pula jawab. Menang ke bagi? Yang title Strongest Swordsman kalahkan siapa? Basically dia kalahkan anyone yang pernah menandingi dia kot dalam pertarungan pedang kan. Sebab to be at the top, basically you have to beat anyone lah. Termasuklah Shanks dalam pertarungan pedang dalam pertarungan pedang. So aku tak tahu kita lawan siapa, adakah dia lawan Marine yang mempunyai skill pedang yang tinggi ke, ataupun ada pirate lain selain Shanks yang boleh lawan dengan dia. Tapi I can say that dia memang dia dah lawan ramai gila pahlawan pedang kat dunia ni and dia menang. Itu je jawapan aku. Dan soalan kedua, aku tahu kenapa muncul soalan ni. Of course dekat scene dekat Marineford tu yang dia potong bagi tapi tak ada apa-apa kan. Bagi just guna devil fruit dia kan, potong macam tu je. So of course lah orang macam tanya, Mihawk ni ada haki ke tak kan? Asal tak buat armament haki, asal bagi tak jadi apa. Macam yang kita dah pernah borak sebelum ni lah. Sebelum time skip memang susah kita nak borak pasal haki ni. Sebab walaupun benda tu ada, tapi Oda macam tak terlalu fokuskan sangat. Okay, argument untuk kata yang Mihawk tak ada haki untuk nak potong bagi ni sama jugalah dengan Shanks melawan Sea King. Faham tak? Kalau kau fikir logik, Shanks tu kuat, kenapa tangan dia kena gigit dengan Sea King kan? So aku boleh kata ini mungkin kelemahan Oda jugalah sebenarnya. Yang sebelum time skip tu dia tak set betul-betul, dia tak bagi standardize. Kita nak standardize pula kan. Sebab benda-benda ni mistake lah. Bagi aku mistake lah untuk Oda. Bila buat scene tu memang orang kan persoalkan lah, dan dia tak boleh betulkan lah benda tu. Aku rasa aku rasa sebab bila melibatkan bagi, susah nak serius tau. Sebab dia adalah karakter yang memang pak lawak kan? Nama pun badut. So memang dia akan jadi lebih kepada humor dan sebagainya. So kalau kita fikir serius, agak impossible untuk, susah nak potong bagi kalau orang tu dah ada haki dan sebagainya, unless bagi punya haki tu ataupun something lagi hebat lah kan. So aku pun tak nak lah macam nak apa kata nak backup sangat Oda. Tapi aku for now bila melibatkan bagi, aku just boleh fikir tu je. Bagi pak lawak, so apa-apa benda yang berkaitan dia memang akan jadi lebih kepada humorous intention. Tapi kalau aku nak selit serius sikit, jadi bagi ni power. Dia macam siapa karakter kat luar ni aku boleh fikir. Dia macam mana cakap, dia boleh jadi macam before orang tu attack dia dulu pisahkan badan dia. So maksudnya badan dia bukan dipisahkan oleh attack orang tu, tapi dia sendiri yang pisahkan badan dia. Ni bila kita cakap pasal ability dia lah. Sebab dia boleh buat
Kan dia bukannya perlu orang potong badan dia baru dia terpotong. Dia sendiri boleh cabut badan dia. So kalau kita nak selit ke arah macam tu, mungkin itu possibility yang ada lah. And then pasal kalahkan siapa tadi, aku rasa Zaf pun dah explain. Memang macam tu je lah konsep dia kan. And kita pun buat masa ni memang tak tahu sebelum Mihawk siapa. Yang kita yang dekat-dekat dengan Mihawk ni kebanyakannya hanyalah kita boleh sebut pasal Ryuma. Sebab Ryuma digelarkan sebagai lagi power lah, God Sword terus. Kan, Sword God. Dia lagi tinggi lah, bukan stronger Swordman. Tapi tu zaman dulu kala. Tu memang lama gila punya zaman. And sama juga macam Mihawk, memang Ryuma seorang je yang kita tahu buat masa ni, yang ada Kokuto juga. So dia ada title, dia ada Kokuto. Mihawk ada title, Mihawk ada Kokuto. So tengah-tengah di antara dua orang ni memang kita tak tahu. Mungkin tak ada. Mungkin Mihawk orang yang pertama juga. Boleh jadi. Kan dia boleh jadi orang pertama yang dapat title Strongest Swordman. So faham. Macam tu je lah jawapan dia. Nombor 4, Muhammad Syukri. Adakah Mihawk ni keturunan Celestial Dragon disebabkan mata dia yang sama seperti Im-sama? Ambil kau. Apakah Mihawk join Cross Guild untuk menjadi ally atau enemy kepada Straw Hat Pirates? Celestial Dragon ni Pim, aku buat video pasal Shank keluar soalan ni, video pasal Blackbeard keluar soalan ni. Hari tu pasal apa? Sabur Sabur kurang sikit lah. Tapi selalulah ada pasal Celestial Dragon ni. Mata sama seperti Im-sama. Aku tak prefer kot Mihawk ada kaitan dengan Celestial Dragon. Shank tu macam mana? Ada kaitan lagi. I mean pasal God Valley lah kan. Kita mungkin Roger jumpa dia kat God Valley, and then timeline tu kena God Valley tu tempat Celestial Dragon semua. So timeline tu masih ada kaitan dengan Shank lah. So aku lebih macam okay kalau Shank nak jadi Celestial Dragon still make sense lah. Mihawk ni macam tak ada apa-apa langsung, just kaitan mata dia dengan imu je. Itu bagi aku agak exaggerate lah. Sebab kita pun dah tahu ada karakter-karakter yang mata macam imu juga macam tadi kita dah borak kan. So tak lah untuk aku. Nombor 2, jawapannya tak kepada dua-dua. Dia bukan nak jadi ally atau enemy kepada Straw Hats. Dia join untuk macam kita cakap tadi lah. Dia benda ni leceh untuk dia. Benda ni remeh untuk Marine datang kat dia semua kan. Dia nak kena bertarung dengan sampah-sampah ni. So eloklah dia join satu group Cross Guild yang memburu Marine ni, so that hidup dia tenang. Itu untuk Mihawk lah. Supaya lepas ni Marine tak kacau dia dah. Yes. And macam aku pun sama lah. Aku pun tak dapat nak cari point lain selain pada mata dia. Kalau kita nak cuba relatekan Mihawk ni dengan Celestial Dragon, pun sama lah. For now aku tak ada apa-apa lagi yang boleh cover tentang benda ni. So that's it. That's our answer. And nombor 5, Kaikyo no Jinbe. Lama. Okay, apakah Mihawk dapat Kokuto kan pedang dia masa dia buru Marine? Okay. Ataupun dia dapat kutukan pedang dia masa dia lawan dengan pirate. Agak spesifik kat sini. Ini aku ni tak ada jawapan lah untuk ni. Kita memang tak boleh bagi jawapan, Saf. Tapi aku rasa mungkin kita boleh bagi kita punya prediction lah. Itu je lah yang kita boleh jawab. Macam kalau aku rasa both. Sebab kau punya jawapan pun Okay terus play safe gila kan. Tapi ada reason play safe je. Play safe. Tapi ada reason. Sebab thanks to latest chapter kan. Sebab dia memang Marine Hunter. So bila cakap pasal Marine Hunter ni, macam mana dia akan lawan dengan Marine. So if macam kau cakap juga awal-awal tadi, kalau ada Marine yang hebat pedang, then why not kan. Benda tu boleh membantu naikkan skill dia lagi power lah kan, bila dia berlawan dan sebagainya kan. Sebab kita boleh nampak banyak juga orang kata Marine Vice Admiral ke apa benda, even Admiral juga yang memang gunakan pedang. Kita abaikan the original 3. Kita nampak contohnya macam siapa ni, Isho, Fujitora. Dia gunakan pedang dia. Memang dia perlukan pedang dia untuk gunakan kuasa dia dan sebagainya. So dia akan lawan guna pedang lah kan. Memang kita pernah nampak juga dia lawan dengan Zoro dan sebagainya. So boleh jadi Marine macam ni boleh membantu Mihawk untuk kutukan pedang dia. Kecuali actually masalahnya kita belum dapat official jawapan lagi tentang
what is Kokuto yang sebenarnya, macam mana nak capai ke level tu. Walaupun kita dah banyak gila video kita buat pasal benda ni, dah discuss pasal benda ni, tapi itu hanyalah still discussion. Tapi dalam cerita memang belum confirm how and macam mana kan. So kita banyak prediction dia berkaitan dengan haki lah. Yes kan, tapi jawapan dia belum ada lah. So tak kisahlah marine ke pirate, aku sure memang akan dua-dua ni boleh menyumbang kepada whatever cara yang ada lah untuk kukutukan pedang dia. Sebab dia tetap akan lawan dengan pirate. Even pirate pun ada yang nak lawan dia. Macam Marineford pun kita nampak memang ada orang yang tak puas hati dengan Mihawk kan, sebab title dia. So kalau waktu tu belum ada title dan sebagainya, mesti lagi ramai nak lawan kan. Macam Zoro lah, Zoro pun nak lawan dengan semua orang kan, untuk dia surpass orang tu orang ni. So pirate ke marine, of course tetap akan jadi kata membantu untuk Kokuto ke pedang dia for again whatever reason lah, cara yang ada. Kalau aku nak tambah dia jadi susah tau, sebab kita tak boleh cakap yang dia buru marine dulu baru dia berlawan dengan pirate. Okay, ataupun betul. dia lawan dengan pirate dulu baru buru. Boleh jadi dua-dua berlaku serentak kan. Tapi yang aku boleh kata mungkin at the final stages lah kan. Maknanya awal-awal tu tak ada lagi lah kan. Okay, mungkin dia dah baru je berjinak-jinak nak buru marine tu, tak ada lagi, tak hitam lagi pedang dia. Towards the end tu barulah ada pedang dia. Itu ialah jawapan aku. Zul Fadli, seperti yang kita tahu Mihawk punya gelaran Pirate Hunter, tapi kenapa Shanks juga yang jadi rival dia? Adakah tiada marine yang setanding berlawan pedang dengan Mihawk? And then siapa yang Zaf dengan Pim suka antara watak Mihawk dengan Shanks ni, dan kenapa suka dia? Allah, kita kena pilih pula. Tak apa Pim, yang ni suka je. Tak ada strength apa. Ni just suka je. Okay. Aku try jawab sikit. Kenapa Shanks juga yang jadi rival dia? Bila cakap pasal rival ni, tak semestinya perlu ada berkaitan orang tu pirate ataupun orang tu marine. Tapi macam mana nak cakap lah, kita ambil contoh. Okay, kita ambil contoh zaman sekarang. Kita ambil contoh Zoro. So dia adalah pemain pedang yang hebat. So siapa rival dia sekarang? Kita tak nampak. Belum ada lagi. Belum ada daripada side marine, belum ada daripada side pirate sendiri pun. Yang ada kita sendirilah yang cuba macam nak cakap orang tu adalah apa, Suryu lah dan sebagainya lah kan. Tapi for now memang belum wujud lagi rival dia. So it can be anyone. So dalam konteks Mihawk, mungkin sebab zaman diorang sama kan, Shanks dengan Mihawk ni, so diorang naik pada masa yang sama kan. Mungkin Mihawk jadi WSS masa Shanks pun jadi Yonko dan sebagainya. So contoh lah, maksud aku zaman naik yang sama. So itu yang membuatkan diorang jadi rival. Yang actually kita tak ambil pemain pedang, kita boleh ambil contoh macam Luffy ada rival dia kan. Dia ada Law dan dia ada Kid. Walaupun bukanlah rival berlawan tapi this is rival yang nak ke arah mencapai diorang punya matlamat, which is matlamat diorang adalah jadi Pirate King kan. So dia boleh jadi antara pirate lah, tapi bukanlah maksudnya bila tak ada kat marine tu ada marine yang hebat kan. So it depends on situation orang tu jugalah. Kita kena tengok tu. Dia berbalik kepada history orang tu. Kita tak tahu Mihawk ni macam mana dulu kan, macam mana apa dia buat semua benda. So bila kita tahu history dia tu macam mana, kat situlah kita boleh tahu kenapa orang tu rival dia Shanks tu kan. Mungkin sebab Shanks dulu sebelum dia nak jadi Yonko memang seorang pemain pedang yang hebat, and Mihawk rasa dia perlu kalahkan Shanks untuk dia dapatkan title tu. Mungkin so kita kena tengok macam mana rival tu boleh berlaku. Aku nak selit sikit, macam mana rival Zoro dengan Sanji kan, macam mana kan. Dua-dua tak ada impian yang sama. Seorang pemain pedang, seorang cook, tapi diorang ada rival diorang untuk membuktikan diorang yang lagi powerful ataupun lagi function di dalam crew. Itu pun boleh jadi contoh rival. So dia boleh jadi macam-macam benda. Tapi dalam banyak-banyak rivalry kan, aku rasa Mihawk dengan Shanks je yang kita tak tahu jawapan. Macam memang susah lah kan nak jawab kan. Macam contoh macam Luffy, Law, Kid tadi semua dah tahu kan. Okay, Luffy lagi kuat. Zoro dengan Sanji, aku tahu Sanji kan akan cakap lain, tapi come on lah, Zoro lah kan yang lagi kuat kan. So Mihawk dengan Shanks ni rivalry tu bagi aku one of the biggest mystery dalam One Piece ni. Debatable lah. Okay, sebenarnya aku setuju dengan ayat dia. Adakah tiada marine yang standing berlawan pedang dengan Mihawk? Aku rasa aku setuju. Aku rasa
tak ada lah Marine yang setanding yang boleh menandingi dia. Sebab aku perasan Marine ni dia kuat dekat, contoh kalau kita nak ambil Emerald dia kuat dekat Devil Fruit tau. Walaupun Fujitora tu ada pedang, tapi apa yang menakutkan pasal Fujitora bukanlah skill pedang dia, tapi dia punya buah fruit gravity dia kan. So aku setuju lah, maybe memang tak ada Marine yang boleh menandingi dalam pedang, hanya Shank je yang boleh. Yes, itulah jawapan aku. Betul aku setuju sebab memang kita tak nampak sangat, melainkan Gorosei seorang tu lah kan yang kita estimate dia ada Shodai tu lah. Shodai tu je lah. Okay, nombor 2 aku akan pilih. Susah nak pilih. Susah gila. Aku suka dua-dua tu guys. Aku suka dua-dua, serius. Tapi kalau kena juga pilih, aku akan pilih. Susah kat cakap. Kau cakap dulu. Aku tak tahu lah macam mana nak cakap. Aku design wise pun dua-dua top. Dua-dua top 10. Height wise, okay. Kalau cakap pasal height wise, okay, Shank menang lagi lah. Okay. Height wise, okay. Susah Susah gila tu. Susah gila Shank lah, okay lah. Shank lah. Bagi aku Shank. Walaupun kalau korang perasan seminggu dua ni aku banyak backup Mihawk. Okay, peminat Shank ramai tak puas hati dengan aku kat TikTok. Tapi aku kita tak dapat lagi soalan pasal tu. Tapi aku boleh kata kalau dari segi minat Shank lebih sikit lah. Sebab the hype around Shank ni kita tak boleh deny tau. Oda treat Shank ni lain macam tau. Dia macam dah boleh jadi dia punya main character juga tau. Dia macam ada haki hype haki. Dia sayang gila Shank ni. Kalau like Shank ni tak boleh kacau. Macam Big Mom selalu kena langgar dengan Frankie lah apalah. Dia nak disrespect Big Mom, and then sometimes he can disrespect Kaido. Tapi kita still tak dapat moment yang agak disrespectful untuk Shank. Kecuali yang tangan dia hilang tu lah. Tapi itu pun untuk untuk plot line lah basically kan. So itu aku sorry. Itu actually sebenarnya kalau kita fikir betul, actually is a baddest moment lah. Kau bayangkan yes orang tu dia, yes kita mungkin fikir macam bapak loser gila Mamat ni, macam biar tangan dia makan je. Tapi cuba kau fikir masa tu dia betul? Belum jadi Yonko. Dia biarkan tangan dia kena makan dengan macam tu je, which is sebenarnya dia boleh, tapi kita tahu dia buat benda tu depan Luffy, demi Luffy. And still bayangkan without sebelah tangan pun dia still boleh rise jadi Yonko, and boleh masih berdiri teguh. Boleh berdiri teguh di tegak. Aku nak cakap tegak sebenarnya. Dia masih boleh berdiri setanding dengan pirate Yonko yang lain. So power lah kan. Orang boleh kutuk dia, kutuklah dia macam tu. Tapi kau bayangkan kau kutuk orang yang macam tu, yang actually dah sampai pun level yang atas, yang sampai dia boleh bayangkan dia boleh clash, still boleh clash dengan Whitebeard. Dia still boleh hadap Kaido walaupun kita tak tahu apa yang berlaku. And Kaido sendiri pun dalam dia punya bayangan pada Luffy pun dia still tak Shank sebagai rival dia yang hebat. Nak cakap apa lagi kan? Shank is still Shank. So dia tak macam tak ada effect bila hilang tangan tu. Kau bayangkan entah kalau ada tangan tu sebenarnya lagi gila kan? So betul. Dan bagi aku moment tu lah, okay, sebelum like kalau kita nak rewind itu first time kita tengok One Piece kan. So bila kita dapat moment Shank sanggup putuskan tangan dia untuk Luffy, aku rasa tu good for audience punya macam mana dia punya hook tau. Macam oh shit, best juga One Piece ni, ada korban ni, aku nak tengok lah apa jadi kat ni kan. So bagi aku itu moment yang walaupun sekarang mungkin ada orang macam kekuatan Shank ni kuat tapi asal jadi boleh kalah dengan Sea King lah. Tapi at the end of the day dia bagus untuk story, dia bagus untuk kita punya moment tu, and then kita nak dapat reunion punya Luffy dengan Shank tu lagi kuat lah sebabkan moment tu. Okay. So jawapan kau tak ada lagi Pim. Mihawk dengan Shank. Kau jangan lari, Aku nak cuba elak. I'm just gonna make it fun lah. I'm gonna go with Mihawk lah, since aku pakai baju Zoro sekarang kan. So aku go Mihawk. Sebab susah lah pilih. Serius, bagi aku dua-dua sangat-sangat menarik. Memang Aku pun obvious gila. Kebanyakannya karakter yang aku minat dalam cerita memang berkait dengan pedang.
sebab aku suka konsep-konsep pahlawan pedang, pahlawan samurai semua ni memang aku minat daripada dulu. So Mihawk walaupun dia bukanlah macam samurai ataupun berpakaian macam seorang pahlawan pedang, tapi dia berpakaian macam the real person yang boleh pegang title nama Zoro sebenarnya. Kalau tak nama Zoro kat Mihawk tu aku rasa macam okey je. Sebab dia ada vibes tu kan, dengan dia punya dia punya jambang, topi, pakaian dia lah macam Dracula punya konsep. Aku memang suka. Nice gila. Tu pedang dia pun memang sesuai gila dengan dia punya tema kan, dengan besar macam tu kan, hitam, pendek, style smart lah. Memang smart gila lah. So aku sajalah sebut ni supaya aku nak tunjuk yang aku minat Mihawk kan. Tapi kan kalau aku sebut pasal Shang kan terpaksa tukar pula pilihan dia kan. So kita stop kat situ je lah kan. Yes. Okay, Senang cerita dua-dua kita orang minat. yes betul. Dua-dua up there lah. It's really up there lah dua-dua ni. Okay, Izlan Shah, adakah Mihawk akan menjadi musuh Straw Hat nanti atau kawan? Adakah Mihawk akan melawan dengan Shanks sekali lagi? Adakah Mihawk mahukan One Piece juga sama seperti Shanks? Okay, go Zaf, go. Adakah Mihawk akan menjadi musuh Straw Hat? Tidak, dia hanyalah akan menjadi rival untuk Zoro. Yep. I mean, pengakhirannya nanti kat Zoro tu lah kan. Tu memang kita akan nampak benda tu. Yep. Adakah Mihawk akan berlawan dengan Shang? Sekali lagi, aku rasa tak. Yep. Aku tak rasa Oda berani untuk buat benda tu tau. Yep. Sebab peminat nak tahu jawapan. So bila dia buat benda tu, dia kena kasih jawapan. Dia tak boleh kasih. Mungkin dia akan, kalau dia buat mungkin dia akan macam dia tak cerita lah. Dia just bagi tahu je. Oh, rivalry habis dah pertarungan tu kan. Yep. Seri ke apa kan. So aku tak rasa dia akan buat. Plus Mihawk pun sendiri dah cakap yang dia dah tak nak lawan dengan Shang sejak Shang patah tangan. Adakah Mihawk mahukan One Piece? No lah. Definitely no. Sama. Yonko pun dia tak nak. One Piece apa pula kan. Dia memang dah cakap benda ni memang dah ada dalam cerita. Memang dia cakap dia tak minat pun Yonko semua benda tu. So aku tak rasa One Piece pun dia nak lah. Sebab kita fikir macam ni lah. Kalau dia nak, dia boleh dapat. Bukan nak cakap confirm dapat tapi boleh dapat. Sebab dia kuat. Dia kuat. So aku yang lain-lain tu aku sama juga jawapan je Zaf. Okay, nombor 8, Muhammad Fizer Okay, bin Abdul Wahab, sekarang sudah melepasi Arc Wano. Adakah kekuatan Zoro sudah menghampiri kekuatan Mihawk? Jika kekuatan mereka masih jauh berbeza, adakah disebabkan haki atau pedang? Okay, bagi aku masih jauh. Aku bukan nak cakap sikit, aku nak cakap besar. Aku confirm masih jauh. Masih jauh gila. Sebab kenapa aku nak cakap benda ni? Satu, disebabkan aku nak letak respect aku terhadap Mihawk. Sebab kalau aku nak katakan kekuatan dia sama, dekat, dan aku rasa Mihawk ni just cikai lah bagi aku. So aku kena letak dia masih jauh. So bila aku cakap dia masih jauh, meaning Zoro masih jauh perjalanan dia untuk pergi ke arah Mihawk. So maksudnya dia kena lawan lagi, dia kena practice lagi dan sebagainya. And kalau nak cakap pasal disebabkan haki atau pedang, ini susah sikit. Sebab kita tak tahu macam mana Mihawk berlawan. Mihawk kita tak pernah dia lawan. Kita nampak dia lawan dengan serius. Dia jenis yang main hayun-hayun pedang. Dia, kau bayangkan dia hayun pedang je, dia dah boleh potong. Masa dekat Marineford tu kan, dia boleh potong guys. Ibarat gunung laut yang dah jadi ais tu, macam tu je. So aku tak tahulah nak cakap macam mana daripada sudut haki atau pedang. Tapi yang aku sure memang masih jauh lah. Aku just dapat cakap tu je. Kalau nak betul-betul detail tu boleh, tapi aku tak nak, nanti akan masa lama lah. Jawapan aku simple je, masih jauh. Okay, untuk aku senang je. Kita nak compare. Kalau nak cakap Mihawk dia dah Yonko strength level, basically just compare dengan Kaido lah. So Zoro memerlukan 4 orang lagi. Okay, Law, Kid, Luffy semua nak berlawan dengan Kaido seorang. Okay, and then Zoro at the end of the day hanya mampu memberi parut kepada Kaido. Itu je. Memang feat tu memang hype, memang nice, tapi at the end of the day itu je yang dia punya biggest feat to towards Kaido. Tapi kita nak cakap pasal satu karakter yang setanding dengan Yonko. Kalau setanding dengan Yonko, maknanya Mihawk dengan Kaido tu bolehlah lawan one on one dan setanding. Dan Zoro tak ada benda tu, dan kita nampak sendiri dalam Arc Wano ni Zoro jauh dengan benda tu. Luffy mungkin yes. Okay. So betul lah, setuju lah. Zoro lagi jauh.
And haki atau pedang, sedangkan Zoro pun ada Conqueror's haki, aku percayalah Mihawk ada benda tu. Daripada Kai.co, kalau Mihawk Marine Hunter, adakah sebelum ni dia jadi Marine? Kalau Mihawk Marine Hunter, adakah sebelum ni jadi Marine? Wow, ni unik sikit dia punya soalan ni. Dia nak kaitkan dengan Zoro lah. Zoro Pirate Hunter tiba-tiba jadi pirate. Okay. Tak kot. Tak Pelik sangat lah. agak impossible lah dia nak jadi Marine sebab but we don't know. Plot twist mungkin boleh, tapi based on evidence and apa yang ada, for now aku rasa tak. Aku tak nampak mana-mana point yang boleh nak cuba kaitkan dia dengan Marine. Okay, now kita dekat soalan yang terakhir daripada Remy Yusof. Okay, so nanti kita akan bersambung part 2 seterusnya dekat channel Zah. Alright guys. Okay, jika dia kuat, okay, aku stop dulu kat situ sebab ni macam persoalan ni. Jika dia kuat, kenapa sebelum ni Marine tak suruh dia tangkap Dragon the Revolutionary Army? Gila soalan ni aku suka. Nice. Kau jawab dulu. Penutup yang menarik untuk video ni. Okay, first of all Aku nak dengar jawapan kau ni. Aku boleh jawab. First of all, spontan lah guys, spontan Mihawk dia sebenarnya dia bukan dengar sangat cakap Marine. Dia kalau korang tengok betul-betul, dia sebenarnya dia tak kisah tau. Dia apa benda yang dia buat mesti ada reason. Mesti bersebab. Okay, contohnya macam Marineford, kita tahu reason dia lebih pada nak test kuasa Whitebeard. Sebab lepas tu dia mana ambil kisah dah kan. Shanks datang pun sampai orang cakap dia takut dengan Shanks. Padahal aku tak rasa dia takut dengan Shanks. Dia tak nak benda-benda tu. Dia dah tahu dah dengan Shanks ni, dah tahu dah pernah lawan dah. Dia dah tahu kan. So buat apa nak buang masa. Dia pun kita tahu dia bukan nak buang masa leceh-leceh diri dia kat situ kan. So dia just nak relax situ. And of course kita boleh letak benda yang sama kepada Dragon, which is kalau Marine suruh, kenapa dia tak pergi je lawan Dragon supaya dia boleh test kuasa Dragon? Which is kalau kita nak cakap situ, memang pelik. Kenapa Kenapa Mihawk tak nak try pergi lawan Dragon? Adakah sebab dia tak berminat, Zaf? Adakah sebab dia tak berminat ataupun ada sebab-sebab yang lain? So aku ada boleh fikir sekarang ada dua benda lah. Satu, aku dah nampak dah jawapan kau ke arah mana ni. Senang ke? Satu, dia tak tahu Dragon kat mana. No one knows. Marine sendiri pun tak tahu. Dia nak cari. Betul. Dia nak cari pun benda ni akan menyusahkan dia. Dia tak suka benda-benda ni. Kau guys, korang tengok macam mana dia duduk atas kapal dia dengan kaki silang macam tu. Kapal dia acah gila tu. Kapal dia bukan kapal macam pirate pada yang lain. Dia just kapal. Tu bukan kapal tu. Tu sampan. Benda yang macam dibuat daripada buluh tu. Macam tak ada. Kau bayangkan dia punya lagak dia macam mana. Kau cuba kau fikir, nak ke Mamat ni dengan benda macam tu pusing satu dunia nak cari Dragon. Memang tak lah kan. Okay, so satu memang dia tak boleh nak buat benda tu sebab dia tak tahu Dragon ke mana. Even Marine sendiri pun tak tahu. Sebab kalau Marine tahu, WG tahu, tak payah suruh Mihawk pun. Diorang sendiri dah memang kerah satu everything lah yang ada kan untuk cuba tangkap Dragon. Even sebelum ni pun bila diorang dapat tahu yang masa dekat Baltigo tu, bila diorang dah dapat koordinat Baltigo yang Blackbeard serang, lepas tu CPO semua datang pun tetap juga tak dapat tangkap Dragon kan. So memang kalau kita nak cakap pasal Mihawk is gonna be the same. Dia takkan dapat jumpa. Second, kenapa aku rasa dia memang takkan pergi lawan Dragon adalah sebab aku rasa dia tak minat lawan Dragon. Inilah yang aku expect tadi tu. Aku tak rasa dia berminat nak lawan dengan Dragon. Dan aku tak rasa Dragon berminat nak melawan dengan dia. Sebab Dragon, satu, kita tak nampak dia guna pedang. So untuk seorang pahlawan pirate lagi seorang ni nak lawan dengan orang yang ada pedang, dah tak ada lah. Lepas tu Dragon dia bukan macam pirate lain, macam Whitebeard contohnya. Yes, mungkin korang akan cakap, tapi Whitebeard pun bukan yang guna pedang sangat. Walaupun dia senjata, tapi berbeza. Whitebeard tu memang dikenali di dalam dunia pirate, memang dikenali sebagai world strongest man dan sebagainya. Dragon is just a revolutionary army. Dia hanya kita tahu, yes, mesti dia kuat dan sebagainya, tapi kita kena faham konsep dalam cerita ni. Dragon tu function dia apa? Dragon function dia bukan nak tunjuk power, nak apa kata nak dapat title, tak ada. Dia just nak buat satu army dan dia boleh jatuhkan
world government. And bila kita cakap pasal jatuhkan world government pun bukan daripada sudut kekuatan sahaja, tapi daripada sudut banyak kan. Sebab dia bukan orang yang nak datang bakar tempat tu and then ciao. Tak, dia nak shape, dia nak reshape dunia ni, dia nak betulkan balik. So dia perlu, dia macam nak cakap dia perlu main politikal lah kan. Dia perlu dapatkan sokongan negara-negara lain. Dia kena banyak benda. Kita tak boleh fikir yang Dragon ni mesti kuat lah, datang bam-bam, tak ada. Dia kena lebih dari tu. Nak jadi seorang pemimpin, we need more than that. So aku rasa orang yang macam benda-benda macam tu Dragon, aku rasa Mihawk tak berminat lah. Sebab dia tak nampak kekuatan. Of course lah kita tahu dia mesti kuat tu tetap cerita dia kan. Tapi untuk daripada sudut nak letak Mihawk lawan dia, aku rasa macam tu tak lah. make sense. Macam tak make sense. Jawapan mudah dia tak make sense. By the way ni jawapan spontan lah. Okay, so aku sambung sama dia tak. Aku tak nak goreng apa lah. Aku rasa Pim dah aku rasa kau dah goreng sampai hangus dah tadi. Aku tak perlu nak tambah apa-apa. So basically macam tu lah. Like aku lebih ke arah yang memang dia tak prefer pun nak lawan Dragon, sebab Dragon bukan target dia. Okay, Mihawk ni memang jenis yang okay, kau pahlawan pedang ke tak? Okay, kalau kau kuat macam mana kan? Kalau macam Shang sendiri macam okay, Shang yang kuat tu pun, tapi dia bila dia hilang tangan dia, padahal itu tidak padahal itu tidak pun nak cakap bila Shang hilang tangan lemahlah dia. No, tapi Mihawk menganggap benda tu penting sebab kau nak berlawan pedang. Of course kau gunakan tangan kan. Of course kau akan ada sedikit downgrade kan. Padahal boleh je jadi yang Shang sekarang lebih kuat daripada Shang waktu dia hilang tangan dulu kan. Tapi Mihawk tak nak benda tu. Mihawk nak, aku nak lawan dengan orang boleh lawan pedang, boleh bantai aku. Itu je. So aku tak rasa Dragon target dia lah. Itu je lah jawapan aku. Plus dia tak nak lama dah ni. Sorry. Satu lagi, aku rasa dia memang tak naknya dengar cakap Marine nak pergi tangkap Dragon. Macam it's a waste of time untuk dia tu. Kenapa aku nak kena dengar cakap korang untuk pergi tangkap Dragon? Kita hantarlah Dragon dia nak buat apa. Meeting pun selalu tak datang Mihawk tu. Kan dia itu je lah, macam tu je lah apa yang kita boleh fikir. Okay, so kita pun tak nak drag lagi panjang. Okay, so that's it guys untuk daripada side LOP untuk apa kata Q&A character review untuk Mihawk. So thank you semua kepada yang menonton. Jangan lupa tekan button subscribe, support us and keep on supporting the community lah. Okay, so thank you so much for watching. See you guys on the next video. Jumpa di channel Webro. Alright, assalamualaikum guys. Ciao.